Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, para asatizah, para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur dengan nikmatnya diteruskan kehidupan untuk kita hingga ke saat ini, dikurniakan sihat walafiat, dapat bertemu pada malam ini, dapat menyempurnakan salat berjemaah. Mudah-mudahan salat dan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga di atas pertemuan pada malam ni untuk kita sama-sama terus sambung setakat yang kita berhenti pada beberapa minggu yang lalu. Pada malam ni kita akan berkongsi tentang apa yang diriwayatkan, disebut oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab berkaitan tentang 5 orang ataupun 5 golongan penghuni syurga. Katanya, laula iddi'a'ul ghaibi la syahidtu ala 5 nafarin innahum ahlul jannati al-faqiru sahibul ayal wal mar'atu radhi anha zawjuha wal mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha wal radhi anhu abawah wat taibu min adh-dhanb. Seandainya tidak kubimbangi ataupun tidak khawatir dituduh mengetahui hal-hal yang gaib, nescaya aku bersaksi bahawa golongan berikut adalah penghuni syurga, iaitu golongan fakir yang mempunyai keluarga, isteri yang diredai suaminya, dan isteri yang menyedekahkan mahar kepada suaminya, orang-orang yang diredai kedua orang tuanya, dan orang-orang yang bertaubat daripada dosa yang telah pun dilakukan. Jadi ini merupakan satu kata-kata para sahabat, dan disebut riwayat ini merupakan hadis mauquf, iaitu hadis yang diriwayatkan hanya sampai kepada para sahabat sahaja, namun dia tak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala hadis yang marfu' adalah hadis yang diberitakan oleh para sahabat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkaitan tentang isi kandungan kata-kata para sahabat tadi, iaitu kata-kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, iaitu yang pertama tentang orang fakir miskin yang rida dengan kemiskinannya. Sememangnya golongan ini adalah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi seseorang yang fakir itu mempunyai keluarga dan anak-anak, isteri yang ramai hingga dengan penuh kesabaran, penuh ketabahan, dia menanggung segala pembelajaan dan keperluan hidup isteri dan anak-anak dalam keadaan dia sendiri fakir. Dan dalam masa yang sama, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadahnya tidak terjejas. Begitu juga dengan taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terputus. Jadi ini merupakan antara golongan yang disebutkan oleh Sayyidina Umar, yang mana mereka akan beroleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, isteri salihah yang diridai ataupun direstui oleh suaminya, yang juga dinyatakan dalam
riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mafhumnya bahawa seorang isteri yang menunaikan salat, seorang isteri yang mendirikan salat dan menjaga maruah ataupun menjaga kehormatan dirinya serta selalu melakukan ketaatan dan patuh kepada suaminya sehinggalah ia redha ke atasnya, maka isteri tersebut dipelawa ataupun dipersilakan untuk masuk syurga di mana-mana pintu yang dia suka. Jadi ini adalah daripada mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang isteri yang taatkan suaminya, yang dalam masa yang sama dia jaga salat, jaga kehormatan dan selainnya adalah patuh dan taat kepada suaminya, sehingga suaminya redha dan dia boleh masuk syurga di mana-mana pintu yang dia nak. Tapi bukan senanglah untuk memperoleh tahap yang sebegini. Adapun isteri yang menyedekahkan ataupun memberikan mahar, mahar sepatutnya diberikan kepadanya, tapi dia berikan kepada suaminya atas sebab suaminya tidak berkemampuan. Di saat suaminya mengalami kesempitan keuangan, maka dengan mudah dan rela dia menyerahkan harta benda dia untuk kepentingan ataupun membantu keluarga. Begitu juga dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa sebaik-baik wanita adalah yang paling murah mas kawinnya, berpuas hati dan bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suami kepadanya, dan tidak menuntut perbelanjaan di luar kemampuan suami. Jadi pun bukan mudah untuk memperoleh isteri yang sebegini, yang rida dengan kehidupan suaminya yang mungkin tidak berada, namun dia rida dan membantu kesukaran yang dihadapi oleh suaminya. Baik, itu golongan yang kedua. Golongan yang pertama tadi, isteri yang diredai oleh suami, isteri yang diredai oleh suaminya. Yang kedua adalah isteri yang menyedekahkan maharnya kepada suaminya. Baik, yang seterusnya mengenai seorang yang diredai oleh ibu bapanya. Jadi memang tak syak lagi, dia termasuk dalam kalangan 5 golongan yang dinyatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sebagai ahli syurga. Jadi Allah SWT berkali-kali menyeru agar manusia ni berbakti dan taat kepada kedua ibu bapa selagi mana ia selari dengan syariat. Rasulullah SAW dalam satu riwayat sabdanya juga menyatakan bahawa ridha Allah Subhanahu wa taala tertakluk kepada keredaan ibu bapa, dan kemurkaan Allah itu adalah tertakluk kepada kemarahan ibu bapa kepada anaknya. Dan dalam hal ini ada satu ayat Al-Quran Karim, surah Al-Aqaf ayat 15, di mana Allah SWT menyeru kepada manusia agar sentiasa buat ihsan ataupun melakukan kebaikan kepada ibu bapa dia. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maknanya, dan kami wajibkan manusia melakukan ataupun berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya yang telah mengandungkannya dengan menanggung susah payah, dan juga ibunya telah melahirkannya dengan menanggung susah payah dalam masa tempoh mengandungnya serta dengan tempoh menceraikan susunya
ialah dalam masa 30 bulan. Lebih kurang 2 tahun setengah. Setelah ia besar dan sampai ke peringkat dewasa, yang mana sempurna kekuatannya, dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah ia dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkan daku supaya aku ni tak bersyukur akan nikmat pemberianmu yang dikurniakan kepadaku, dan juga kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal saleh yang engkau ridai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu. Jadi ada orang, kita dengar orang kata sebelumnya, kalau 40 tahun tu tak berubah tu susah. Dan dalam ayat ini Allah Taala menceritakan tentang usia 40 tahun. Usia 40 tahun ni merupakan usia yang sepatutnya seseorang telah kembali ke pangkal jalan. Dia telah pun berada di usia kematangan. Dia telah pun merasai pelbagai nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah. Dan pada waktu itulah dia bersyukur dengan hati yang tulus di atas pelbagai nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya, dengan mengenang pengorbanan ibu bapa yang telah membesarkan dia daripada mula dia kecil, tak tahu apa-apa, hinggalah mampu dia untuk menjadi orang yang hebat, sampailah menjangkau usia 40 tahun. Dan di usia 40 tahun itulah kita minta dengan Allah Taala agar kita mampu untuk berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkan daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku. Kita minta kepada Allah Taala agar kita ini tergolong dalam golongan orang-orang yang bersyukur dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan juga kepada kedua ibu bapakku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh. Minta kita ni istiqamah melakukan kebaikan, sebab usia semakin meningkat dapat menjangkau usia 40 tahun, yang perbuatan ataupun amalan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendoakan agar zuriat keturunan kebaikan, sifat kebaikan itu meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku, dan aku bertaubat kepadamu. Ini usia 40. Minta kita bertaubat, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara doa daripada Al-Quran yang minta kita supaya menjadi orang yang sentiasa bersyukur, sentiasa mendoakan ibu bapa kita, dan mendoakan agar zuriat kita tergolong dalam zuriat yang baik-baik, yang soleh. Di samping ayat-ayat Al-Quran yang lain lah, di mana antara ayat Al-Quran yang lain kita bermohon melalui firman Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu antara doa, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan daku muqimas salah, orang yang menunaikan salat, wa min dzurriyyati, begitu juga dengan zuriat keturunanku, biarlah mereka ini menjadi orang yang mendirikan salat. Jadi salat ni merupakan tunggak lah, sebagai yang tersebut banyak kali dalam kuliah kita, betapa Rasul Amri al-Islam, hadis Nabi SAW, asas bagi semua perkara adalah Islam, wa umudu as-salah, tunggaknya ataupun tiangnya adalah salat, kemuncaknya adalah berkorban, berjuang, berjihad untuk agama. Jadi salat merupakan perkara yang perlu dititik beratkan dalam agama, kerana dalam banyak doa
minta agar kita dan zuriat kita menjadi orang-orang yang menunaikan salat. Begitu juga dalam doa-doa yang lain, doa agar dikurniakan zuriat dan keturunan yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, yang telah kita kongsikan pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Ya Allah, kurniakan kepada kami, Rabbana hab lana min azwajina, daripada zuriat isteri dan isteri-isteri kami dan zuriat keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, waja'alna, dan jadikanlah bagi kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi satu kedudukan ataupun tekatan yang tinggi bila mana kita dilantik untuk menjadi pemimpin ataupun ketua ataupun pelopor dalam melakukan kebaikan, yang mana kebaikan itu menjadi contoh kepada orang lain. Jadi kita doakan bukan untuk kita semata-mata, malahan untuk zuriat keturunan kita. Jadi Islam ni merupakan agama untuk bawa semua orang supaya selamat dunia akhirat. Doa kita tu doa yang kita sebutkan dengan ganti nama kami, seperti mana dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, kita berdoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jadi kita menggunakan istilah kami. Jadi kita minta semua di kalangan kita, terutamanya orang yang hampir dengan kita, untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang taat, agar kesemuanya beroleh keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi agenda agama ni adalah untuk bawa kesejahteraan, bawa manusia supaya sejahtera di dua kita katakan dua alam, dua dimensi, dunia dan juga akhirat. Dunia pun selamat dan akhirat pun selamat. Baik, seterusnya tentang taubat dan dosa. Nabi SAW bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, rawahu Baihaqi. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Ini jaminan Allah bagi mereka yang bertaubat. Siapa yang bertaubat maka akan beroleh keampunan daripadanya. Jadi siapa yang tak bertaubat, dia tidak akan beroleh keampunan daripada Allah. Dan kita diminta untuk sentiasa bertaubat dengan memohon ampun, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim selepas salat, agar kita menjadi hamba yang soleh, doa kita dimakbulkan oleh Allah, dan tubuh badan kita ringan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, disebabkan tiada dosa, ataupun ada dosa tapi diampunkan oleh Allah dengan sebab istighfar, dengan sebab doa yang kita munajatkan kepada Allah. Jadi memohon ampunan itu menyebabkan kita ringan untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Yang menyebabkan kita berat untuk melaksanakan ketaatan adalah berpunca daripada dosa yang ada dalam diri yang tak dimohon ampunan dan tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kena percaya bahawa dengan bertaubat maka kita akan rasa ringan, kerana kita tidak ada dosa, kita tidak ada beban yang membebani diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tenang. Macam orang yang berhutang, bila mana dia lunaskan hutang, dia akan rasa lega. Dia akan ada kekuatan untuk bertemu dengan orang lain, bertemu dengan orang yang dia berhutang. Sebab apa? Sebab dah tak ada hutang. Begitu juga ibaratnya sebagai hamba, bila mana kita ada dosa, kita ada hutang dengan Allah SWT yang tak dibayar, iaitu dosa melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Jadi untuk kita tenang, lapang dan ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT, maka perlu kita bertaubat kepada Allah. Siapa yang bertaubat daripada dosa, seumpama dia tidak ada dosa, suci bersih seperti kain putih. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ni banyak melakukan dosa, banyak berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam hadis Rasulullah SAW juga ada bersabda, Allahu afrahu bi taubati taibi min adh-dhama'an al-warid wa min al-aqim al-warid wa min ad-dhalil al-wajib faman taba ila Allah taubatan nasuha ansallahu khafidhihi wa jawarihahu wa biqa'al ardi kullaha khataya wa dhunubah. Maknanya sesungguhnya Allah ni suka, Allah gembira, Allah lebih gembira dengan taubat seseorang daripada gembiranya orang yang sangat haus datang ke tempat air. Jadi di gambaran orang yang bertaubat, lebih Allah suka berbanding dengan gembiranya orang yang sedang dalam kehausan itu, dia dapat menemui air. Kan gembira orang yang haus temui air, tapi Allah lebih suka dan lebih gembira taubat seseorang apabila dia melakukan dosa. Lebih Allah SWT suka daripada gembiranya orang yang mandul, yang beranak. Kan gembira orang yang tak ada anak, lama tak ada anak, kemudian dikurniakan anak, gembira dia. Tapi Allah lebih gembira orang yang bertobat dengan dosa yang telah pun dilakukan. Dan orang sesat di perjalanan yang boleh menemukan jalan yang benar. Orang sesat di tengah jalan, tentu dia akan seronok bila mana jumpa pangkal jalan. Pusing lautan, 5 kali pusing tak jumpa pangkal. Akhirnya dia jumpa pangkal. Seronok dan syukurnya dia apabila temu pangkal jalan, menyebabkan dia dapat kembali ke rumah dia, balik ke kampungnya. Tetapi lebih Allah suka orang yang berdosa lalu dia bertaubat kepada Allah Taala. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh, maka Allah menjadikan para malaikat pencatat amal, anggota badannya dan tempat-tempat yang digunakan berbuat dosa itu lupa akan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukannya. Jadi semua yang menjadi saksi kepada dosanya itu dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab dia bertaubat kepada Allah. Kan kita selalu minta dengan Allah agar Allah tutup keaiban, tutup keburukan-keburukan yang ada pada kita. Wajburni, tutup segala kelemahan keaiban kita. Warfa'ni, dan angkat darjat kita. Warzuqni, rezekikan kepada kita. Wahdini, kurniakan hidayah petunjuk kepada kita. Wa'afini, keafiatan kepada kita, dan keampunan daripada Allah Taala. Jadi itu doa yang kita baca ketika duduk di antara dua sujud. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Jadi ditutup segala keaiban-keaiban diri dengan sebab taubat yang sungguh-sungguh daripada Allah SWT. Jadi bila mana kita buat dosa ni, mungkin ada orang yang tahu dan ada saksi-saksinya, tempat menjadi saksi, ya. Sekeliling yang melakukan dosa, bertumbuh-tumbuhan dan juga manusia akan menjadi saksi. Tapi yakin dan percaya bila mana kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah akan melupakan makhluk-makhluk menjadi saksi kepada dosa-dosanya. Orang tak menceritakan tentang keaiban dirinya. Dan kita pun memang dituntut untuk menutup keaiban-keaiban saudara kita, apatah lagi kalau saudara kita ni memang bukan selalu, bukan orang kata kaki maksiat, tapi dia terlanjur, satu ketika tu dia terlanjur. Dia orang yang baik, tapi satu ketika tu dia terlanjur melakukan dosa, pelbagai dosa mungkin. Lalu kita tutup cerita dia tak cerita pada orang lain. Jadi siapa yang tutup keaiban orang, Allah Ta'ala akan tutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang tutup keaiban seseorang, maka Allah Ta'ala akan tutup keaibannya di dunia dan juga di akhirat. Tapi itulah, mencerita keaiban orang ni satu keseronokan. Dia jadi bahan bual di kedai-kedai kopi, di mana-mana tempat. Ada seronok, ada cerita baru ni. Tanya cerita baru apa benda. Jadi cerita yang seronok, cerita keburukan orang ataupun keaiban orang lain. Sedangkan kita dituntut untuk menutup keaiban orang lain, terutama orang yang dia di kalangan orang yang baik, cuma ketika tu dia terlanjur melakukan dosa, tutup kelemahan dan keaibannya.
Baik. Jadi begitulah betapa kelebihan taubat ini menyebabkan saksi-saksi yang melakukan dosa itu turut akan Allah Taala lupakan mereka tentang dosa-dosa hamba yang melakukan dosa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu sekalian. Baik, terakhir pada malam ini kita akan tengok satu kata-kata daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu an, iaitu berkaitan tentang 5 tanda bagi orang yang bertakwa. 5 tanda bagi orang yang bertakwa. Khamsun hunna alamatul muttaqin. Awwaluha alla yujalisa illa man yuslihu ad-dina ma'ahu wa yaghlibu al-faraj wal lisan. Wa idza asabahu syai'un 'azimun min ad-dunya yarahu wabal. Wa idza asabahu syai'un qalilun min din igtanama dhalika wa la yamla'u batnuhu min al-halal khawfan min ay yukhalitahu haramun wa yara an-nasu kullahum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat. Maknanya 5 tanda orang yang bertakwa. 5 tanda orang yang bertakwa, iaitu pertama, tak duduk bersama selain dengan orang yang menjadi baik agamanya. Bila bersama orang tersebut dan boleh menahan kemaluan dan ucapannya. Jadi tanda orang-orang bertakwa, kawan dia pun dipilih orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang boleh memelihara tingkah lakunya, perbuatannya. Jadi dengan dia berkawan tu, dia rajin untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menjaga kehormatan dan menjaga lidah. Jadi orang yang baik-baik, orang-orang yang bertakwa, dia kawan pun dengan orang-orang yang boleh mendatangkan keuntungan dunia akhirat kepadanya. Bukan dunia semata-mata, malah dunia akhirat, dan akhirat lebih-lebih lagi lah. Dan dalam Quran pun ada sebut tentang betapa kita diminta untuk berkawan dan berdamping dengan orang-orang yang sentiasa berdoa pagi dan petang, pagi dan petang akan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jadi dalam ayat ini Allah Taala menyebut berdampinglah kamu dengan orang-orang yang selalu bermohon pagi dan petang semata-mata kerana-Mu. Jadi minta pilih kawan-kawan yang baik-baik, kawan yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, pagi dan petang. Bukan kawan-kawan yang boleh membawa kita melakukan kemaksiatan dan juga dosa. Jadi hadis Nabi dan ayat Al-Quran menyuruh kita untuk memilih kawan-kawan yang baik, dan itu merupakan salah satu daripada tanda-tanda orang yang bertakwa, di mana orang-orang bertakwa ni dia akan berteman dan bersahabat dengan orang yang saleh dan menjaga dirinya dari nafsu, dari runtunan nafsu, dan juga menjaga lidahnya daripada menuturkan sesuatu yang mengundang dosa dan menyakitkan hati orang lain. Jadi ini antara yang pertama, tanda-tanda orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Dan seterusnya, yang kedua, apabila ditimpa oleh perkara besar dari perkara dunia, maka memandangnya sebagai perkara biasa dan tidak memperdulikannya sangat. Jadi kalau ditimpa musibah mengenai perkara dunia, dia akan melihat akibat buruknya. Mana apa petandanya untuk dia. Sebagai seorang yang beriman, mungkin aku kurang sudut ini, mungkin disebabkan dosa aku, mungkin disebabkan kelemahan aku, mungkin disebabkan bagai-bagai benda dia akan salahkan dirinya, namun dia redha tentang keduniaan. Begitu juga kalau sekiranya dia mendapat nikmat daripada Allah Taala, dia taklah menganggap itu benda yang besar, kerana ia merupakan pinjaman dan bukan perkara yang kekal yang Allah Taala akan berikan kepadanya di dunia ini, tetapi itu merupakan ujian untuknya. Dan seterusnya, ketiga, apabila ditimpa sedikit sahaja dari persoalan agamanya, maka menjadi hal itu sebagai sesuatu yang menguntungkannya.
sedikit saja benda-benda akhirat, peluang-peluang untuk beroleh ganjaran akhirat, maka dia merasakan perkara itu besar. Ni benda ni satu jariah yang besar, peluang untuk kebaikan akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, cari benda-benda kebaikan yang boleh menguntungkan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bahagian ataupun nasib kamu di dunia. Jadi yang pertama Allah Taala minta supaya kita mencari apa saja kebaikan yang menguntungkan akhirat kita. Jadi benda-benda yang menguntungkan keakhiratan walaupun nampak kecil, namun dia menganggap satu benda yang besar. Sedekah yang nilainya sedikit bagi dia, tapi dia konsisten untuk melaksanakannya kerana nilainya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula daripada yang sedikit, dengan selalu buat, konsisten selalu buat, maka akhirnya dia menjadi satu benda yang bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, yang keempat, tidak memenuhi perutnya dengan barang yang halal kerana takut bercampur dengan barang yang haram. Jadi walaupun halal, dia masih rasa bimbang kalau dalam banyak-banyak yang halal itu ada benda yang syubhah, apatah lagi benda yang haram. Mari sini ada sifat wara'. Wara' ni maknanya dia berhati-hati dalam mengambil benda-benda yang diharuskan. Dibimbangi ada benda-benda yang syubhah, yang tak apa clear, yang tak apa jelas tentang status halal, harus ataupun haramnya, lalu ditinggalkan kerana nakkan kepada keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, nakkan kepada kehormatannya terjaga. Dia meninggalkan benda-benda yang dibimbangi boleh menjejaskan agamanya. Jadi yang keempat tadi ialah tidak memenuhi perutnya dengan barang yang halal kerana takut bercampur dengan barang yang haram. Jadi tingkatan orang bertakwa. Walaupun benda yang halal ni boleh je makan, tapi tentunya dalam banyak-banyak halal itu tentu ada yang tak berapa nak diyakini. Sebab apa? Sebab ialah banyak sebab atas banyak sebab lah. Disebabkan mungkin orang tipu, orang tukar benda, orang gunakan logo halal tu dengan sewenang-wenangnya, ditempelkan di benda-benda yang diharam. Jadi kita rasa was-was, kita rasa ragu-ragu. Jadi walaupun nampak tanda halal, tapi macam tak apa nak logik. Jadi bila ada perasaan macam tak apa nak logik tu, maka dia tinggalkan. Walaupun terang ada tulis halal, tapi ada rasa bimbang, dia rasa hati itu lain macam, maka ditinggalkan. Sebab apa? Sebab nak jaga agamanya. Dan seterusnya, kelima, memandang bahawa orang lain selamat dan memandang dirinya sendiri celaka. Jadi walaupun dia melakukan kebaikan, tetap dia merasakan dia ni kurang dan orang lain lebih hebat daripada dia. Dia tak merasakan dia tu hebat walaupun dia melakukan banyak benda, tapi tetap mencari kekurangannya, tetap memandang orang lain lebih hebat. Nampak orang mukmin yang lain akan kekuatannya, tak nampak akan kelemahannya. Jadi kalaulah kita nampak kawan kita tu nampak keburukannya dulu, mungkin hati kita ada rosak sikit. Tapi bila mana kita nampak kawan kita tu nampak kebaikan dan kelebihannya berbanding kita, hati kita mungkin bersih, hati kita hati yang baik. Kerana apa? Kerana kita nampak seseorang itu nampak akan kelebihannya dulu, bukan nampak keburukannya dulu. Jadi ini adalah cara untuk kita mengasuh dan mendidik hati, agar hati kita ni hati yang tak berdosa, hati yang bersih. Jadi sentiasa kita memandang kita lemah dan kita pandang orang lain tu jauh lebih hebat daripada kita. Jadi tak rugi pun, kerana Allah Taala yang menilai segala-galanya. Jadi itulah tanda orang-orang yang bertakwa. Saya ulang balik, tanda orang-orang bertakwa. Yang pertama, berteman dan bersahabat dengan orang yang soleh dan menjaga dirinya dari hasutan nafsu dan bahaya lisan. Kalau ditimpa musibah dunia, maka dia melihat akibat buruknya. Jika ditimpa sedikit mengenai akhirat, maka dia berkeyakinan bahawa itu suatu keuntungan yang besar. Sikit benda akhirat, nampak sikit, tapi dia mengambil peluang untuk mendapatkan sesuatu yang besar dan keuntungan yang besar pada hari akhirat nanti. Kemudian perutnya tidak dipenuhi dengan perkara-perkara yang halal kerana takut dicampuri
benda-benda yang syubhat, apatah lagi benda-benda yang haram. Kemudian melihat orang lain, melihat bahawa orang lain selamat dari sebarang bahaya yang membinasakan kerana mereka kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik, namun dia melihat dirinya sendiri dalam keadaan bahaya dan kecelakaan kerana dosa yang timbul dari keburukan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yablughal 'abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bi hadran mimma bihi al-ba's. Seorang hamba tak dapat mencapai tingkatan orang yang bertakwa. Seseorang hamba tidak dapat mencapai tingkatan orang-orang yang bertakwa sehingga ia mahu meninggalkan sesuatu yang tidak berbahaya bagi dirinya, kerana khawatir jangan-jangan ia akan berubah menjadi bahaya. Ni tak apa ni, kan biasa kita guna perkataan tak apa, kan? Kita meninggalkan benda yang tak apa, dibimbangi benda yang tidak mengapa itu mendatangkan kemudaratan kepada kita. Ni boleh makan ni, tak salah ni, tak apa, tak salah boleh. Jadi orang-orang yang benar-benar bertakwa, dia tak mudah untuk mengambil benda-benda yang tak apa pada pandangan ataupun mulut manusia, kerana nak menjaga dirinya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar ini perkongsian kita, mudah-mudahan ada kebaikan untuk diri saya khasnya dan juga untuk kita kongsikan bersama. Ya, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan dari sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.